Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni hari Minggu. So hari Sabtu Ahad kita tengok macam manakah pergerakan market. Selalunya hopefully pergerakan market tak berlaku banyak perubahan. Sebab apa? Kita tak nak berlaku gap lah di CME punya chart. So guys, let's go kita review market dulu untuk tengok apa yang berlaku untuk tempoh 24 hours semalam. So guys, ini adalah coin market cap. So kita tengokkan ke review berapakah total market sekarang berada di mana. Total cap berada di 1.28, which is malam kita tengok untuk satu malam, bukan untuk malam tadi dalam 127, so 128 itu kan berlaku peningkatan. Tapi untuk tempoh dalam 24 hours, kita tengok dari 8 pagi semalam ke 8 pagi ni almost sekarang dalam 1 jam lagi. So which is kita ada pengurangan 1.72%, which is ini akan menyebabkan harga coin jatuh lah. Sebab apa? Ibu market cap market crypto jatuh, so which is expected harga semua akan jatuh lah. And then kita tengok untuk volume juga melakukan sedikit pengurangan semalam dalam 66 atau dalam 69, which is berlaku sedikit pengurangan untuk kejatuhan dalam 2.26%. Untuk dominan terus melakukan peningkatan daripada 45 ke 46. Ini bermakna kita tengok BTC akan jatuh lah. Sebab apa? Harga target lebih dominan. Kita tengok dominan meningkat tapi market cap jatuh, so which is akan menyebabkan harga Bitcoin pun akan jatuh, which is bila harga Bitcoin jatuh, altcoin lain pun akan jatuh. Alright guys, let's go kita tengok harga semasa berapa. Harga Bitcoin berada 31.5, which is untuk semalam sebelum tu tinggalkan market malam, ada tinggi sikit dalam 32. So now ada berlaku balik rebound ke bawah. Kita tengok adakah dia nak pergi ke 30 ataupun dia rebound dulu ke 33 sebelum melakukan ke 30. So which is apa-apa pun berlaku dalam market, semua juga expected boleh akan berlaku rebound dulu, tapi tinggi atau tidak tak pasti. Tapi expected tu untuk minggu ni, untuk hari ni satu Ahad tu, tengoklah adakah ada pergerakan yang besar ataupun hanya pergerakan sideways yang kecil lah. Alright, untuk Ethereum kita tengok semalam dalam 1.9, so mesti jatuh balik dalam 1.8. Untuk pagi semalam kita tengok dalam 1.8, kita malam tadi 1.9, and then Bitcoin jatuh balik and then 1.9. So tengoklah dalam 2%. Dan untuk weekly dropping banyak lah, 13%. So, apa banyak untuk 13% ni? Kita tahu Ethereum sebelum ni berada dalam 2.4, 2.2. So which is kejatuhan tu menyebabkan weekly dia jatuh banyaklah, 13%. Untuk Binance, alright, Binance masih lagi dalam berada di price di $300, which is untuk minggu lepas kita tengok, untuk minggu ni kita tengok dalam 320 paling tinggi, dan kita tengok dropping. Sebab itu kita, tapi untuk sebelum minggu ni recovery banyak. Sebab tu untuk weekly ni dia tengok jatuh sikit je, walaupun ada jatuh dalam $20. Sebab apa? Sebelum minggu lepas, bukan minggu lepas dalam kita main dalam bawah 300. Itu akan menyebabkan price untuk weekly tu recover banyak, dan kejatuhan minggu ni adalah untuk cover untuk minggu lepas, which is tak jatuh banyak lah, hanya 4%. Tapi kita tengok lagi adakah sekiranya Bitcoin terus jatuh ke 30, expect akan jatuh le bawah daripada 300 balik. Dan macam sekiranya price tu buat recovery 33, expected tu Ethereum 2320 balik, ini 130, expected macam itulah akan berlaku sikit kenaikan. Dan sekiranya berlaku berlaku another dropping. So kita tengok nanti kita akan pergi ke chart, kita tengok apa yang akan berlaku. So Cardano daripada 1.3 tabir dalam 1.1, bawah 1.20, so which kejatuhan banyak juga, sama dengan Ethereum 13%. Macam cakap Cardano buat sideways di 1.3 yang lama, which tak berjaya untuk naik ke 1.5 atau 8, so agak weak kat situ. Which kita tengoklah apa yang berlaku di Cardano nanti. Biasa kalau Bitcoin jatuh lagi dan market jatuh lagi 1.1, expected Cardano pun boleh akan berada di 0. Harga termurah boleh Cardano pergi lah antara 0.6 ataupun antara 0.6. SRP terus laku kejatuhan. Dogecoin 17 sen, macam last support lah 15 sen. Polkadot 15, 112. Uniswap daripada 22 jatuh 16, so which tengok monthly nya, sebab tu monthly dia 22%. Polkadot pun 20 sen. So untuk Solana 26, so masih lagi dalam kawasan support dan resistance. Sebab apa? Last support untuk Solana adalah antara 20, first surface dalam box support tu adalah dalam $23. So masih stabil lah untuk benar. Sekiranya ada jatuhan drastik di Bitcoin pun, so expected Solana hanya jatuh dalam 23 ke $13. So which is very good position untuk buy sekiranya sampai dalam kawasan tu. Alright, kita tengok lagi challenge
Chainlink pun dalam 9%. So untuk week banyak yang jatuh yang besar untuk Solana weekly, tapi Solana walaupun jatuh 21, dia harga dekat resistance tu normal untuk jatuh balik ke dalam kawasan support. Okay, let's go, kita pergi tengok chat. So apa yang akan berlaku untuk hari ini, untuk Sabtu Ahad, apakah akan berlaku. Yang pertama kita akan pergi ke total market dulu, kita tengok ibu market crypto macam mana pergerakannya. Pergerakan market tu expected tu malam tak banyak pun berlaku. Semalam tu expected untuk price tu baru ini tu expected akan berlaku rebound. So dah pun berlaku sedikit rebound untuk candle hijau yang besar ni. Dan kita tengok untuk pukul 12 dan pukul 4 pagi tadi, candle masih lagi back ke bawah lah. So now ikutkan bawah ni kita jadi bullish engulfing. So merah, hijau, so expected untuk ini. Tapi tengok adakah akan berlaku bounce balik ke atas. So masih lagi akan berlaku bounce ke atas. Semua banyak atau sikit tu tak pasti. Kalau kau ikut nekan untuk ini, masih lagi bermain kawasan tu, expected tu sekiranya price tu berjaya naik ke atas ni akan kita pergi ke sini. Tapi sekiranya break tu masih lagi gagal untuk break ni, so expected market probably boleh jatuh lagi ke bawah untuk sampai ke kawasan ni 1.2. Ada bermain lagi di kawasan ni, ada at least sampai ke first target kita, iaitu ini di 1.2 untuk target channel ni, falling rising channel. So expected sampai bawah ni. So macam tengoklah adakah dia akan sampai ke bawah ni dulu sebelum berlaku correction, ataupun dia terus berlaku ke atas ni dan berlaku turun baru turun 1.2. So which is tengok apa yang berlaku. Tapi Zoom masih lagi untuk secara mental ni, Zoom masih lagi anggap bahawa price tu akan melakukan kejatuhan. Semua jual tengah menunggu expecting untuk melakukan sedikit recovery. So itu untuk market cap tu. Kita tengok untuk RSI pun berlaku rebound, dan kita tengok probably adakah dia akan naik ke atas ataupun jatuh ke bawah. So ada dua situasi kat sini macam cakap tadi, adakah dia naik atas dulu ataupun dia terus jatuh ke bawah sebelum melakukan rebound. So which is soon later dia perlu buat rebound juga. Sebab apa? Di kawasan 30 dan kawasan good support. So tak expect dia akan break terus. So expect dia akan berlaku rebound dan ambil momentum baru untuk melakukan kejatuhan ke bawah. So itu yang Zul expected kan. Tapi dalam market apa-apa pun berlaku, kita hanya perlu ready dengan strategi je apa yang akan berlaku untuk di dalam market crypto. Sekarang let's go, kita pergi ke dominant. Kita tengok dominant kenapa meningkat sampai 46%. So macam dekat malam 46% meningkat, which is Zul tak expect dia akan break trendline ni, which is bila kita dapat break trendline ni, expected tu dia akan naik atas lagi. Ini akan menyebabkan bila dominant meningkat dan total market menjatuh, dan BTC akan turut melakukan kejatuhan. Tu kita tengok ini apa yang berlaku. Untuk ini kita dengan cari minor resistance, swing high to swing low. Kita dah berada di minor resistance untuk kat sini, untuk yang pergerakan ini. Tu tengok adakah akan melakukan kuatan sekiranya dominant terus melakukan peningkatan, and then market cap terus melakukan kejatuhan, expected BTC juga akan melakukan kejatuhan. So which is ini akan menyebabkan price itu melakukan akan menyebabkan BTC melakukan dropping, dan altcoin pun akan dropping. So sekiranya price itu rebound sikit ni, rebound untuk test balik trendline ni dan baru melakukan, expected ada sedikit correction dekat sini, which tak banyak correction tu, which kita tengok je perlakuan. Tapi untuk pattern ini adalah pattern yang bearish. So expected adalah akan melakukan breakout ke bawah. So adakah resistance ni berjaya menahan dan tendang balik price itu ke bawah dan terus melakukan kejatuhan ke bawah, which kita tengok. Dan sekiranya price dominant melakukan kejatuhan, do expected macam cakap tadi, ada yang kedua, total market akan melakukan peningkatan. Ini bermakna BTC juga akan melakukan sedikit correction untuk melakukan kenaikan ke atas. So kita tengok lah apa yang berlaku. Tapi hari Minggu tak expect tak expect sangat untuk hari Minggu ni. Ini hari Sabtu dan esok Ahad ada Grayscale punya tu release tu. Tu tak ambil tahu sangat pakai Grayscale tu. Sebab untuk tu secara fundamentalnya Grayscale tu dia tak efek apa pun. Dia hanya orang kata will untuk buat new tu untuk ditakutkan, untuk takutkan buyer je, which is untuk anda tak perlu takut, biarkan dia. Kalau price jatuh lah. Kalau jatuh kita grab buy, kalau dia naik kita akan grab profit. Itu je, tak masalah pun. Apa dia nak buatlah di Grayscale tu. Kita hanya kita standby kan dengan kita punya strategi. So kita tengok apa yang berlaku di dominant. So masih ada lagi dua pergerakan, naik up, naik atau turun. So untuk RSI kat sini pun dah berada di overbought. So tak expect dia akan pergi ke atas lagi. Probably akan bounce ke bawah dulu.
ada mungkin berlaku M, dan barulah berlaku ke atas, boleh ya. Tapi tu expected mau break ke bawah. Sebab apa? Inilah pattern bearish, which is untuk rising channel. So expected untuk break ke bawah lebih tinggi daripada break ke atas sebanyak 68%, dalam 60% lah. So which is kita tengok apa yang akan berlaku di market tu agak menarik untuk minggu ni. Hopefully tak ada pergerakan yang menarik. Tapi sekiranya kita akan pergi chart satu lagi, CME. Sebelum kita pergi ke Bitcoin, kita akan pergi ke CME. Okey, yang ni. So ini adalah CME punya chart, which is untuk hari Minggu dia tak akan ada pergerakan. So kita tengok price ni berapa? Price ni berada di tengok price ni berada dalam 31750. So 317 supposedly dia dah tak melakukan pergerakan. So kita tengok untuk BTC berada berapa? 315. So kita tengok ada perubahan, ada perbezaan banyak 200 kat tu. Sebab tu inilah CME punya chart untuk BTC. Kenapa ada chart ni? Okey, chart ini adalah untuk yang Wall Street punya trader, ataupun dia ni office hour lah. Dia akan on pada hari Senin sampai Jumaat je. Sabtu Ahad dia orang cuti. Okey, dia tak ada berlakukan trading lah ni. Sebab tu kita tengok sekiranya ada berlaku gap, contoh gap macam ni, ada ruangan kosong tu, sebenarnya price berlaku gap, price akan secara percentage yang besarnya price akan datang balik untuk close gap tu, which is sekiranya hari ni 31, sekiranya price itu jatuh ke bawah sampai 30, hari Senin buka 30, sekiranya ada gap, so masih ada peluang yang besar untuk dia naik balik ke atas. Tapi sekiranya price itu buat regain ke atas, contohnya hari ni 317, dan sekiranya price itu sampai ke dia punya price target tu 30, hampir 34, recovery dan 34 ataupun 33 kat sini, kita ada ruang gap tu, and then untuk hari Sabtu Ahad kita akan expected price tu akan jatuh balik ke bawah, and then expected ini akanlah ada momentum yang kuat untuk price tu break 30 dan pergi ke 24, 26 tu. Itu yang tu expected kan maknanya. Sebab tu nampak seperti ada berlaku ada peluang untuk short, bukan untuk position long, tapi hanya dalam short term saja. Untuk long tu, which is tu hanya ambil grab lah, and then tu tak kisah pun. Sebab apa? Dia punya stop loss tu masih lagi dalam cover, dalam profit untuk yang minggu lepas punya trading. So which is itu aja yang tu nampak dekat ni lah BTCME. Siapa nak boleh type BTC1, tulis BTC1 seru. So akan nampak lah untuk dia ni ada feature SME, so anda boleh ambil yang itu. So let's go, kita pergi ke main chart kita, iaitu Bitcoin. So apa yang pergerakan yang Zoom monitor sekarang ni? So inilah 4 hours. 4 hours kita tengok. Zul dah lama tak tengok daily, nak tengok daily kejap. So tengok weekly sebab ni ada satu Ahad, so kita perlu monitor satu Ahad. Sabtu Ahad weekly. EMA berada di kawasan bawah 50, which kita akan dapat confirmation untuk price itu jatuh ke garisan 100 EMA, which is price itu dalam kawasan 24-25, which is tengok lingkungan ni makin naik. So expected tu 24, 25, 26. So which is lah macam cakap, first target buy tu dia bawa lah di 26. Next kawasan buy tu untuk long term, bukan buy untuk leverage. Inilah buy untuk spot, dia to buy dan to hold dia jadi dalam Dogecoin wallet. So expected tu lah. So sekiranya berlaku hari Isnin ni price masih lagi ke hari ni, expected price tu akan buat perjalanan ke bawah, dan expected tu jatuhan tu akan free fall lah, jatuhan dengan drastik. Sebab apa? Kita break kawasan 30 dengan jatuhan tu jatuhan yang drastik lah. Kita akan tengok candle yang panjang. Itu untuk weekly. Tengok daily. Daily ada apa-apa yang menarik untuk daily. Daily masih lagi untuk pergerakan ini. Kalau kita tengok kan ada satu, kita buat play pattern ni, sharp kat sini. So expected kalau naik pun tak banyak pun, dalam 33 je. Dia punya price target pun betul-betul di 33k. Dia tak berani nak ambil atas lagi. Sebab apa? Kita dalam downtrend. So which is Zoom masuk short tu pun ada short, Zoom masuk long position pun adalah long position yang risky. So which is Zoom expected hanya naik sampai 33 je. Zoom tak ambil. Sekiranya naik lagi tak masalah pun, tapi Zoom hanya expected untuk sampai 33 je sebelum melakukan bounce ke bawah. So which is probably dia akan ikut trend line ni daily, dia melakukan bounce terus ke bawah. So kita tengoklah apa yang berlaku. Zoom masih lagi Zoom masih lagi expected untuk price dia jatuh lagi. Semua apa yang buat di trading tu hanyalah untuk apa? Untuk uji tu punya ni new strategy sebenarnya. Sebab tu ambil untuk short, berani untuk ambil long term tu. So kita tengok untuk RSI kat sini pun dah berada di oversold banyak. So kat sini oversold, kita ada kejatuhan. So expected tu
dah berlaku, ada expected ada rejection kat atas. Kita tengoklah apa yang berlaku kat price. Masih lagi price tu untuk daily walaupun daripada oversold masih lagi ada peluang untuk jatuh ke bawah. Kita tengok apa yang berlaku untuk chart. So untuk 4 hours, untuk yang kita chart, yang kita monitor untuk 4 hours di Bitcoin, so apa yang tu tengok adalah yang pertama, kita ada satu lagi yang kita masih lagi monitor pattern ini. Pattern channel ni adalah front channel, rising channel. Price target yang pertama kita di 30 dan kemudian di second price kita adalah di 26. And then ada juga monitor pattern ni. Channel ini ada monitor next channel iaitu falling channel, yang petak ni. So expected price akan bermain dalam kawasan ni. Dan yang inilah yang menyebabkan Zul ambil position long. Sebab apa? Zul expected tu berlaku bound. Dah pun berlaku bound 1, 2, 3 berlaku rejection tu very strong untuk trendline ni. So pun dah berlaku, adakah price tu akan berlayar untuk break ke atas. Zul expected untuk tak tinggi pun sampai ni je. Dan untuk Zul ambil profit dalam kawasan ni dalam 33 ataupun 33.5k. Kawasan tu je. Kemudian expected tu price tu akan buat rejection ke bawah. Ataupun price boleh juga melakukan break ke atas. Break ke atas pun tak tinggi pun, expected tu hanya sampai dalam 36 sekiranya berlaku breakout ke atas. So lepas ke 36 tu kita tengok adakah price tu berjaya untuk push lagi ke atas ataupun melakukan terus ke bawah. So tapi untuk 36 dan 30 masih lagi kawasan bearish. So masih lagi expected tu jatuh ke bawah. So kita tengok apa yang akan berlaku next. Ada lagi apa yang monitor kat sini. Ada monitor yang kecil. Sebab tu cakap bila untuk Zul monitor untuk trading, Zul akan monitor banyak trend line. So contoh antara trend line lah, trend line ni. Trend line ni dah akan menghasilkan wedge, maknanya falling wedge. So bila dia berlaku falling wedge, dia expected price tu akan break ke atas. So break ke atas tu kat mana price target dia? Price target dia masih sama dekat, masih lagi dalam kawasan channel. So tak perlu monitor semua maknanya. Hanya perlu monitor sikit-sikit je. Tapi untuk tengok price tu masih lagi ni. So expected untuk macam cakap, untuk leverage kita perlu lebih detail. So banyak chart kita akan jadi comot lah, sebab banyak conteng kan. So expected tu masih lagi dalam kawasan ni. So expected dia akan break ini dan dia melakukan correction untuk sini sebelum melakukan kejatuhan ataupun terus melakukan ke bawah. Sebab apa? Kita ada dua pattern ni, pattern bullish dan pattern bearish. Ini adalah pattern bullish untuk channel, ini adalah pattern bearish untuk ke bawah. So which is expected price ni akan jatuh terus ke bawah dalam point breaking. So terus jatuh bawah ke 30 confirmation. Kita menunggukan bahawa untuk price tu jatuh ke dalam 26. So kita tengok mana yang akan berlaku. Adakah channel ataupun descending triangle. Descending triangle. So descending triangle sepatutnya dah break banyak. Expected dia akan ikut triangle. Tapi Zul perlukan sedikit lagi momentum untuk dia break, betul-betul break trendline ini, trendline channel. So barulah Zul akan Zul punya stop loss pun betul-betul di bawah ni. So sekiranya price itu betul-betul mengikut triangle ni, betul Zul akan break bawah ni dan melakukan bounce channel ni dan melakukan ke price bawah ke 30. Which is kita tengok untuk minggu ni Sabtu Ahad mungkin tak ada banyak berlaku perubahan. Tapi untuk Gale Scale punya hari Ahad ni kita tengok apa yang di-effect di market. Tu tak tahu efek besar atau kecil. Untuk Zul maknanya untuk kalau ikutkan betul fundamental, tak ada perubahan apa-apa pun dalam fundamental. Cuma kata news ni lah, fat news lah untuk menakut-nakutkan buyer. And then whale akan ambil opportunity lah untuk buy sekiranya price tu berjaya untuk menakutkan buyer, investor, dan jual Bitcoin kita. And then whale akan beli di untuk harga di bawah lah. And then whale pun masih tunggu lagi untuk price masih bawah. Macam tu kita pun perlu tunggu di bawah. Sekiranya berlaku, kita hold saja position. Sekiranya berlaku bawah, dia akan buy another position untuk Bitcoin. So hopefully ini apa yang berlaku. So kalau nak tengok tu punya charting untuk untuk charting untuk leverage. So ini charting tu. So now position tu kat sini. Dah berlaku perubahan maknanya tu punya position. Sebab tu ada tambah sedikit. So ada tambah position sikit untuk short. So dalam 31,800. Dah naik sikit. Tu expected dan price masih kat sini. And then stop loss pun tu dah ubah sikit ke 31,800. 31,800 330.8, which is kat situlah resistance. And dia punya price target umur kat sini 33. Tapi kita tengok jika price itu melakukan momentum kuat untuk melakukan recover, boleh akan ambil profit di kawasan resistance ni dalam 33.2, which tak banyak pun.
Ini hanyalah practice saja. Sebab apa, even kalau stop loss pun tak masalah. Stop loss tu masih lagi cover untung yang lepas, untung yang sebelum trade ni. So which inilah untuk just uji satu teknik baru untuk ni, untuk leverage. So sebab apa, Zul pernah lama tak leverage mana, 4 bulan, which is first trade tu dah menang, which is second trade tengok adakah menang, which is malam dah profit dan jatuh balik 2 kali profit dan 2 kali negatif. So masih lagi hold, kita hold position. So masih hold position long ni, expected masih lagi recovery. Tengoklah adakah price akan terus recovery break wedge ni dan ke atas, ataupun price itu masih lagi untuk bergerak dalam wedge ni sampai ke kawasan 30 dan akan melakukan break untuk sampai ke 30. Expected kalau price itu terus laku ke 30, kita takkan nampak dah 33 ni. Expected tu hanya probably dia akan nampak dalam naik reward ke 30, kemudian dia bang balik ke 32, kemudian terus melakukan ke 30, bawah 30. So expected tu macam cakap malam tu ada 3 position short yang tu tunggu antara trendline ini ataupun trendline ni. So bergantung sekiranya trendline itu terus melakukan rebound ke atas ni, expected inilah kawasan short zone, sehingga price itu terus jatuh ke bawah tu, expected yang inilah akan tu punya short position, which expected yang ni mungkin bad position. Alright, kita ada 2 position tu untuk short untuk zone. Expected tu sekiranya price tu naik ke atas, ni kawasan short, sekiranya price tu jatuh ke bawah 30, tu expected akan berlaku rebound ke dalam 32. Inilah di kawasan short tu, expected price tu jatuh ke bawah. So which is itu yang tunggu. Sekira ini yang situasi kedua berlaku, long tu akan stop loss. Sekiranya ini berlaku, long tu akan profit, kemudian tu akan pindahkan kepada ke short position untuk naik profit. So kita ambil untuk trading macam tu lah, kita perlu ambil risiko. So tanpa risiko memang tak ada keuntungan. So anda perlu sedikit untuk trading adalah, untuk trading leverage memang berisiko. So anda perlu tahu macam mana nak kawal kawangan ataupun position anda. Mesti macam cakap, sebelumnya dia profit dan sekiranya jatuh pun tak masalah, walaupun dia stop loss, Zul masih lagi gunakan tu punya profit yang lepas untuk loss ini. So mesti tak sentuh pun tu punya modal. So guys, itu untuk tu punya trading. So hopefully anda dapat sedikit belajar apa yang Zul buat. So mesti untuk besarnya masih lagi kita expectkan price itu jatuh 30. So untuk minggu ni bertunggu-tunggu kan untuk weekly. Untuk week ni masih bertahan di bawah ni, untuk close di bawah 50 EMA. So kat sini, so sekiranya itu berlaku, kita akan dapat confirmation bahawa price itu akan jatuh area 30 ke 20k, which kita first target adalah di 26k. Kemudian kita ada net target dalam 24, kemudian 20k. Sekiranya price jatuh lagi tak masalah, Zul akan accumulate more Bitcoin. Sebab apa, Zul expected dalam bulan 10, bulan 11 Bitcoin akan buat recovery untuk all time high baru di 80k, 150k dan 180k, which is untuk more another 4 years ke depan. Expected price akan melakukan kenaikan slow by slow macam berlaku 2017. Price berada di 20k, drop ke 3k, kemudian daripada 3k price naik untuk tahun 29, 20, 21, 3 tahun tu pernah naik sampai tahun ni ke 65k. So normal untuk price bila melakukan kenaikan yang drastik macam tu sampai 65k, ada correction. So sebab apa dekat kenaikan drastik, kita tengok untuk monthly sebenarnya. Right, untuk monthly kita tengok ini yang berlaku untuk selepas correction 2017. Tu kita tengok ini sebab ini tak nampak je, sebab ada satu lagi ini sampai 2018 je, 2017 kat sini. Sebenarnya 2017 tu ada satu chart macam tu, dia naik sampai 17 dan berlaku dropping bawah. So dropping maknanya adalah 90% dan berlaku recovery terus sampai ke atas ni. Kenaikan, orang kata Bitcoin tak pernah buat kenaikan yang drastik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle straight, 6 bulan straight candle. So expected memang normal healthy market untuk retest balik ke bawah. So retest kat mana macam biasa, lalu kita akan ambil swing low to swing high. Right, kita akan dapat 0.6 dan 0.7. Macam cakap 0.6 0.7 adalah antara 26k ke 15k. So masih cakap price masih belum lagi jatuh ke kawasan 0.6. So expected price masih lagi boleh jatuh dalam kawasan 0.6. Right, kawasan 0.6 ni di dalam kawasan 20. Right, tu akan zoom in sikit. Right, sini kita tengok expected masih lagi price boleh jatuh dalam 0.6 0.7 antara 26 ke 16k. Tu position price batulan ni adalah very good position untuk kita long term. Sebab tu juga hold dulu position anda. Sekiranya anda dah ada sebarang pembelian kat atas ni, jangan buy dulu, tunggu. Sekiranya anda masih baru, anda boleh try cuba beli untuk first position dulu, 10% saja.
daripada total investor anda, 90% lagi anda boleh tunggu ke kawasan ni, which is expected masih lagi ada momentum kuat untuk berlaku ke bawah. Tapi confirmation kita perlu tunggu break 30 dan weekly candle break di kawasan bawah 50 MA. Sebenarnya kita akan dapat lah kawasan 100 MA pun dalam kawasan ni 26, dan kita tengok adakah price itu sampai 26 akan bounce terus ke atas, ataupun price itu masih lagi masih lagi accumulate more Bitcoin untuk price jatuh lagi dalam kawasan ni. Ada ruang yang besar ni antara 26 ke 16k, 10k range. So expected price boleh bermain dalam kawasan ni. Untuk expected price tu tak jauh daripada 20k ni. Ni all time high yang lama di 2017. So expected price, hanya expected price tu akan bermain dalam 26 ke 20k. Ni lah very good position untuk kita accumulate buy. Expected sekiranya price tu berlaku lagi kenaikan atas, and then kita akan nampak tu punya price target di kawasan yang pertama 1.6 adalah di 80k. Kemudian yang paling tinggi adalah 180, which is 180 ke 150k tu, which is kita perlu expected, kita ready untuk another retest balik, which is sekiranya di price 150 dan 180 tu berlaku retest balik macam ni, 50 ataupun 60% correction, kita expected price tu akan jatuh balik dalam kawasan 60 ataupun 57, which is kita perlu ready aja. Which is sekarang apa yang perlu buat itu lambat lagi, so kita perlu prepare untuk 3 tahun 4 tahun datang, recovery yang long term. So which is kita accumulate more untuk tahun ni, kita accumulate buy sikit. So and then untuk 3 years akan datang, kita tengok ke manakah price Bitcoin masa itu, which is untuk long term. Untuk tu masih lagi BTC untuk masa nampak masih lagi ada ruang. Sebab apa? BTC adalah aset yang tak banyak, hanya 21 juta je. Dan 18 juta dah pun dimiliki. Hanya tinggal untuk mining dalam bawah 3 juta untuk di mining. Sebab itulah whale nak sangat buy Bitcoin. Sebab apa? Bila kita tahu kira Bitcoin habis je di mining, which is tak ada lagi Bitcoin di mining, Bitcoin hanya ada dalam market saja, buy and out. So which is siapa yang hold, bila demand tinggi, permintaan tinggi, bila supply tak banyak, harga itu akan melakukan peningkatan. Tu tak macam lah macam Ethereum ataupun Cardano, Ethereum ataupun ada Dogecoin, dia adalah unlimited coin, which is dia supply sentiasa ada, walaupun demand tinggi, supply sentiasa ada, which is price tu probably tak ada kenaikan, tapi tak berlaku kenaikan drastik. Tapi untuk BTC, sebab apa? Supply-nya tak ada dan demand tinggi, which is bila kita hold aja. Sebab tu win nak sangat kita punya coin. Apa kita nak kita jual tu, apa coin tu dah tak ada dah, tak boleh nak hasil lagi, hanya perlu tinggal 3 juta pun. Nak mining pun bukan senang. Mining banyak orang mining, which is kesukaran mining tu makin sukar. Sebab tu juga untuk keluarkan ada 3 juta tu lebih untuk susah. Untuk satu hari pun untuk baca data dalam 900 Bitcoin je satu hari, yang dia mampu untuk keluar 900 kalau bahagi dengan 3 juta, berapa lama je lagi, mungkin dalam setahun dan 2 tahun lagi. And then tempoh kita accumulate, lepas itu demand akan meningkat, supply kurang, akan menyebabkan harga Bitcoin akan naik mencanak lah. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hopefully anda dapat belajar sesuatu. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tulis di ruang komen. So apa yang tu nampak sini, alright, untuk last, untuk Bitcoin, apa yang tu nampak di Bitcoin. Alright, pertama kita tengok di top RSI masih ada berlaku kenaikan ke atas. So expected tu ada berlaku rebound kat sini, banyak tu sikit, tak pasti. And then price juga boleh melakukan rebound ke bawah terus. Sebab apa kat sini kita tak berada betul-betul oversold. So adakah kat sini kita akan betul-betul berada overbought, ataupun hanya berada di dalam kawasan ini je. Dan sekarang kawasan ni expected price tu boleh jatuh bawah, dan store RSI ni pun berada di kawasan bawah 50. So expected tu boleh lagi jatuh bawah, tapi jatuh bawah pun tak banyak. Sebab tu cakap price tu perlu berada di kawasan atas dulu, kembali ke kawasan 50 ke antara 50 ke 100 ni, kembali balik ke atas kawasan ni, and then price di overbought. So barulah ada momentum yang kuat untuk price tu break ke bawah. So sekarang ni momentum untuk break ke bawah tu ada, tapi tak kuat. Tu expected price tu berlaku recovery sikit, and then ambil momentum untuk break ke bawah. So guys, itu aja untuk malam untuk pagi ni. Please like, please subscribe dan share kepada rakan-rakan anda yang lain. Bantu Zul dapat first 1k subscriber. Bila Zul dapat 1k subscriber, apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat tengok Zul punya portfolio secara detail, apa yang Zul buat, coin apa yang Zul ada, berapa jumlah total investor dalam Zul, berapa rugi, berapa untung. So Zul akan dedahkan kat anda lah. Zul akan tunjuk. Sebab apa? Untuk channel ni Zul ada komentari untuk Zul. Anda boleh belajar juga, which is sambil Zul buat komentari untuk Zul buat journey tu dalam kripto. Anda boleh belajar lah something tu. Anda nak belajar pun tu aja free aja, teknik yang mudah aja, tak perlu yang susah-susah pun. Anda hanya perlu tahu untuk baca RSI,
Hanya betul tahu RSI, pattern dan trendline. Itu aja, dan Fibonacci. 4 benda tu je anda boleh buat trade sendiri, ataupun long term anda boleh buat pembacaan atau agangkan price anda sendiri lah. So guys, please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok, assalamualaikum, atau jumpa malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.